Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Azilawati binti Zamri daripada Politeknik Merlimau Melaka akan membentangkan pengaruh seni bina Jawa ke atas reka bentuk bumbung masjid Kampung Hulu Melaka. Kajian ini akan meliputi pengenalan, objektif kajian, metodologi kajian, sejarah ringkas masjid berbumbung Meru di Malaysia, ciri-ciri seni bina masjid terawal di Jawa, masjid Kampung Hulu, latar belakang dan ciri-ciri seni binanya, dan akhirnya kesimpulan dan penutup. Melihat kepada pengenalan, pembinaan masjid telah bermula dalam masyarakat Islam sejak Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Baginda telah membina asas masjid yang pertama di Kuba dalam bentuk yang paling ringkas dengan hanya menggunakan batu-batu dan batang pokok tamar untuk membentuk dewan sembahyang. Sehingga kini, seni bina masjid telah melalui beberapa peringkat perkembangan dari segi reka bentuk dan fungsinya. Seiring perkembangan agama Islam ke seluruh dunia, reka bentuk masjid turut berkembang mengikut pengaruh dan ciri-ciri seni bina serta budaya masyarakat Islam setempat. Perkembangan seni bina dan reka bentuk masjid juga dapat dilihat dengan begitu meluas pada zaman tamadun Melayu. Pada zaman ini, banyak pengaruh seni bina luar turut sama mempengaruhi reka bentuk masjid. Seni bina Nusantara bertapak sejak kedatangan agama Islam yang mana kebanyakannya dipengaruhi oleh unsur Hindu dan Buddha. Objektif kajian ini adalah untuk mengkaji sejarah dan ciri-ciri seni bina Jawa pada masjid tradisional Melaka, meneliti reka bentuk bumbung Meru yang terdapat pada Masjid Kampung Hulu, menganalisis ciri-ciri reka bentuk bumbung Meru yang terdapat pada Masjid Agung Demak dan Masjid Kampung Hulu, dan yang terakhir, mengenal pasti ciri-ciri seni bina Jawa yang diterapkan dalam reka bentuk bumbung Meru. Kajian ini dibuat dengan menggunakan kaedah perpustakaan, iaitu kajian penyelidikan terdahulu, carian di laman sesawang, penulisan dan kelatan akhbar, dan juga pemerhatian secara terus ke atas Masjid Kampung Hulu. Kita lihat sejarah ringkas Masjid Bumbung Meru di Malaysia. Melihat kepada perkembangan seni bina masjid di Malaysia, masjid dibina dengan dua reka bentuk yang berlainan. Reka bentuk pertama mempunyai gaya vernacular yang dipengaruhi tradisi serantau, dibina semasa pengaruh awal kedatangan agama Islam ke Kepulauan Melayu. Reka bentuk kedua pula banyak menampakkan ciri-ciri seni bina pengaruh luar, terutama dari Timur Tengah, Maghribi dan India. Reka bentuk dengan pengaruh luar ini dapat dilihat dengan ketara melalui bentuk kubah, gerbang dan menara masjid. Masjid dengan reka bentuk sebegini dibina semasa penjajahan dan selepas merdeka. Gaya seni bina ini pertama kali dibina di Asia Tenggara pada abad ke-19. Manakala masjid vernacular di Nusantara dibina tanpa kubah, sebaliknya mempunyai reka bentuk bumbung yang bercerun tinggi. Terdapat dua jenis masjid vernacular yang dibina di Malaysia. Jenis pertama mempunyai bumbung berbentuk piramid yang digelar bumbung Meru atau bumbung som pecah empat, manakala jenis kedua mempunyai reka bentuk bumbung gable. Bumbung Meru digelar sebagai bumbung tajuk di Indonesia. Ilham bentuk bumbung Meru ini adalah daripada bentuk bangunan stupa pada zaman kebudayaan Hindu atau Buddha yang merupakan agama asal penduduk setempat sebelum kedatangan agama Islam ke Nusantara. Berbentuk piramid dan mempunyai 2 hingga 7 tingkat bumbung. Ilham dari bentuk-bentuk monumen keagamaan Hindu sebagai simbolik kepada gunung suci. Perkataan Meru itu sebenarnya berasal dari Mahameru, nama sebuah gunung suci bagi penganut agama Hindu di Jawa. Setelah kedatangan agama Islam ke Nusantara, rumah ibadat dibina dengan pengaruh rumah ibadat terdahulu kerana agama Islam tiada penetapan khas dalam menentukan bentuk rumah ibadah asalkan memenuhi kehendak dan fungsi ruang ibadah. Salah sebuah masjid tradisional yang sangat dikenali di Malaysia adalah Masjid Kampung Laut. Masjid ini merupakan masjid tertua di Malaysia dan dikatakan lebih tua dari masjid tradisional Kepulauan Jawa, iaitu Masjid Demak. Masjid ini kini terletak di Nilampuri, Kota Baru, Kelantan. Ianya dipindahkan dari tempat asalnya di Kampung Laut setelah kejadian banjir besar pada tahun 1966. Okey, kita dapat lihat di sini, sebelah kiri ini adalah gambar pada tahun 1966, di mana kita dapat lihat kesan banjir besar yang memusnahkan struktur masjid ini. Kemudian sebelah kanan ini adalah gambar terkini Masjid Kampung Laut. Masjid ini dibina sepenuhnya menggunakan struktur kayu. Dari kebentuk bumbungnya mempunyai ciri-ciri seni bina Jawa. Orang ramai mengatakan bahawa Masjid Kampung Laut ini telah dibina oleh pendakwah Islam yang telah sampai ke Kelantan dari sebuah kerajaan yang memerintah Jawa pada ketika itu, iaitu Kerajaan Demak. Ini dapat dilihat dari ciri-ciri reka bentuk masjid ini yang tidak jauh beza dengan ciri-ciri reka bentuk Masjid Agung Demak. Dapat dilihat dengan jelas reka bentuk bumbung kedua-dua masjid ini adalah sama, iaitu berbentuk bumbung Meru. Ianya berbentuk piramid pecah empat, dibina berlapis dan pada puncaknya diletakkan mahkota ataupun mastika. Ciri-ciri reka bentuk bumbung Meru ini turut diterapkan ke atas reka bentuk bumbung masjid-masjid tradisional Melaka.
termasuklah Masjid Kampung Hulu. Selain Masjid Kampung Hulu, reka bentuk yang sama turut dapat dilihat pada reka bentuk bumbung masjid-masjid tradisional Melaka yang lain, iaitu Masjid Peringgit, Masjid Tengkera, Masjid Pengkalan Rama dan Masjid Kampung Keling. Di sini kita dapat melihat kesamaan ketara dari segi reka bentuk bumbung Meru yang digunakan di dalam Masjid Agung Demak, Masjid Tua Kayu Jauh juga di Indonesia, kemudian Masjid Kampung Laut, Masjid Peringgit, Masjid Kampung Hulu dan Masjid Tengkera. Selain itu juga kita dapat melihat penempatan masjid tradisional di Semenanjung Malaysia. Kita dapat lihat persamaan ketara dari segi tipologi reka bentuk bumbung yang menggunakan bentuk bumbung Meru. Kita lihat ciri-ciri bumbung Meru. Bumbung Meru ataupun bumbung som pecah empat ataupun bentuk tajuk yang digelarkan di Indonesia berbentuk piramid pecah empat, dibina berlapis dan pada puncaknya diletakkan mahkota atau mastika, mempunyai 2 hingga 7 tingkat bumbung yang disokong oleh tiang seri, menunjukkan pengaruh bangunan stupa atau bangunan kuno pada zaman kebudayaan Hindu atau Buddha. Bumbung yang berlapis mewujudkan ruang pengudaraan di antara lapisan bumbungnya. Ini kerana setiap lapisan bumbung itu dipisahkan dengan beberapa jarak yang mana menempatkan ruang pengudaraan dan pencahayaan semula jadi. Struktur bumbung yang tinggi membenarkan pengudaraan yang baik di dalam ruang masjid, secara tak langsung mewujudkan ruang yang selesa dan sejuk di dalam ruang solat. Seterusnya kita lihat ciri-ciri seni bina masjid terawal di Jawa, iaitu Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak dipercayai menjadi tempat berkumpulnya para ulama wali songo yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Pembina masjid ini adalah Raden Patah, iaitu raja pertama dari Kesultanan Demak sekitar abad ke-15 Masihi. Masjid ini merupakan masjid tertua, terletak di pusat pertama agama Islam bertapak, menyebabkan gaya reka bentuknya banyak mempengaruhi reka bentuk masjid-masjid lain di serata Kepulauan Melayu termasuk di Malaysia. Masjid ini dibina pada tahun 1479 Masihi, dipercayai telah melalui beberapa peringkat pengubahsuaian dan pembinaan dari masa ke semasa. Mempunyai sistem bumbung yang bertingkat melitupi bahagian tengah masjid yang merupakan tempat utama solat berjemaah dijalankan. Bumbung bertingkat masjid ini menggunakan sirap yang diperbuat daripada kayu, dan reka bentuk ini sesuai dengan cuaca tropika setempat, bercerun tinggi untuk membenarkan pengaliran udara yang baik dan dapat mengalirkan air hujan dengan sangat baik. Masjid ini mempunyai 16 batang tiang untuk menampung 3 tingkat bumbungnya. Setiap set tiangnya memegang 1 tingkat bumbung. 4 tiang pertama yang digelar saka guru memegang bahagian bumbung yang tertinggi. Salah satu dari tiang utama tersebut yang terletak di sebelah timur laut diperbuat daripada sepihan-sepihan kayu sehingga dinamai saka tatal. 12 tiang seterusnya memegang tingkat kedua bumbung dan di puncaknya terletak mahkota yang diukir. Bahagian serambi pula merupakan ruang yang terbuka yang ditampung oleh 8 tiang yang digelar saka Majapahit. Bumbung Meru bertingkat ini melambangkan iman, Islam dan ihsan. Pada tiang-tiang masjid termasuk saka guru, terdapat ukiran yang masih menampakkan corak ukiran gaya Hindu yang indah bentuknya. Di dalam masjid ini juga terdapat pintu beledek yang mengandungi candra sengkala yang dapat dibaca sebagai naga mulat salirawani bermaksud tahun 1388 Saka atau 1466 Masihi atau 887 Hijrah. Seterusnya kita lihat ciri-ciri seni bina reka bentuk bumbung Meru yang terdapat pada Masjid Kampung Hulu Melaka. Masjid Kampung Hulu dibina pada tahun 1928 Masihi oleh Datuk Syamsuddin, iaitu seorang kapitan Melayu yang dilantik oleh Belanda untuk memimpin orang-orang Melayu di Melaka. Masjid bersejarah dan istimewa ini dihiasi ukiran tembaga pada pintu masuk masjid yang membuktikan bahawa masjid ini masjid tertua di Malaysia dan di Melaka yang berusia kira-kira 260 tahun. Masjid ini pada asalnya dibina di tapak sebuah perkampungan nelayan yang dihuni oleh orang-orang Melayu beragama Islam. Lokasinya yang berhampiran dengan Sungai Melaka memudahkan perhubungan penduduk kampung sekaligus menjadi pusat penyebaran Islam semasa penjajahan Belanda di Melaka. Pembinaan awal masjid ini sebenarnya berlaku dalam tempoh yang lebih awal, iaitu pada tahun 1670 Masihi, tetapi pihak Perbadanan Muzium Melaka telah mengiktiraf tarikh rasmi pembinaan masjid ini pada tahun 1728. Masjid ini adalah merupakan masjid pertama yang dibina sepenuhnya dengan menggunakan batu dan memiliki bentuk bumbung Meru yang berbentuk piramid di Malaysia. Struktur masjid ini berasaskan post and beam dan dinding tampung beban. Kedua-dua bumbung atas dan tengah melitupi ruang solat utama. Ruang ini mempunyai ketinggian dari lantai ke paras bumbungnya setinggi 14.5 meter, iaitu lebih kurang 3 tingkat bangunan. Bahagian atasnya ditutup dengan siling menyebabkan ruang yang dikelilingi 4 batang tiang seri kelihatan setinggi 2 tingkat bangunan sahaja.
4 tiang seri yang menjadi tonggak utama yang mengelilingi ruang solat utama ini menggunakan kayu berlian dan bersaiz 225 meter persegi setiap satu dan mempunyai ukiran memotifkan tumbuhan memanjat ke atas. Tiang seri jelas bercirikan reka bentuk setempat, manakala 14 batang tiang lain berbentuk silinder yang menampung struktur bumbung di tingkat tengah bercirikan Roman Tuscan order. Struktur betian dan rasuk menampung struktur bumbung yang tertinggi dan sebahagian bumbung tengah. Bumbung paling atas dan tengah dipisahkan dengan jarak sebanyak 800 mm, diisi dengan panel kaca berwarna dan panel kayu yang diukir dengan motif bunga. Pada puncak bumbung terdapat hiasan mahkota dan pada rabung bumbung terdapat hiasan suluh bayuk yang mempunyai pengaruh daripada reka bentuk Cina. Bumbung di tingkat ketiga pula ditampung oleh dinding tampung beban dan sebahagiannya disokong oleh tiang-tiang serambi. Sebagai kesimpulan dan penutup, persamaan ketara dapat dilihat dari segi tipologi reka bentuk seni-bina bumbung meru dan 4 tiang seri yang menampung bumbung tertinggi di ruang solat utama. Daripada hasil kajian yang dijalankan, didapati bahawa bumbung Masjid Kampung Hulu diilhamkan dari Masjid Agung Demak yang merupakan masjid tertua di pusat agama Islam pertama di Nusantara. Ini jelas menunjukkan bahawa agama Islam itu bersifat menyeluruh dan boleh diguna pakai dalam setiap hal selagi ianya tidak melanggar syarak. Warisan yang ditinggalkan ini menjadi bukti bahawa masyarakat Islam bersifat terbuka dan mudah menerima kemasukan budaya luar ke dalam kehidupan mereka. Itu sahaja pembincangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.